Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pengakap. Okay, lah, kita akan sambung lagi untuk kem atas talian rencana jaya diri ini. Um, untuk modul seterusnya iaitu penyediaan buku log bagi rencana jaya diri. Okay. Sebelum tu saya perkenalkan, saya Haji Muhammad bin Mahmud, penolong Pesuruhjaya Pengangkat Daerah Kelang lah. Okay. Juga lembaga ahli uh, pasukan latihan daerah. Okay. Okay, objektif untuk topik saya pada kali ini iaitu berkaitan dengan buku log. Jadi selepas anda selesai melihat ataupun mengikuti modul ini, anda sepatutnya dapat mengetahui makna dan fungsi buku log, dapat memahami kepentingan buku log pengakap, dapat menerokai kaedah penyediaan dan penulisan buku log, dan dapat menyediakan sebuah buku log yang berkualiti dan bermanfaat. Apa itu buku log? Okay. Dari segi maksud, log adalah merupakan sebuah laporan bertulis. Okay. Jadi buku log adalah merupakan satu catatan atau rekod bagi aktiviti yang dirancang, yang dilaksanakan, yang ditulis ataupun dicatat di dalam sebuah buku. Okay. Buku log juga adalah sebagai panduan yang berguna dan bersejarah bagi kejayaan seseorang pengakap. Kandungan buku log adalah merupakan rakaman peristiwa yang berlaku dan catatan harian. Maksudnya, apa yang berlaku di dalam aktiviti-aktiviti ataupun kem-kem ataupun perkemahan sesebuah lencana ditulis dan direkodkan di dalam buku. Kandungan buku log bukanlah salinan daripada buku rujukan ataupun buku skema pengakap. Tetapi ia hendaklah ditulis mengikut susunan dan turutan skema lencana. Maksudnya di sini, bukanlah kamu menulis apa yang tercatat di dalam buku-buku ataupun cerita-cerita di dalam buku-buku rujukan ataupun kisah-kisah di dalam skema sebuah lencana pengakap itu, tetapi ia hendaklah ditulis apa yang anda lakukan untuk mencapai ataupun apa yang anda lakukan untuk memperolehi sesebuah lencana. Okay? Dan tulisan anda itu hendaklah mengikuti susunan ataupun turutan skema lencana tersebut. Fungsi buku log. Fungsi buku log adalah untuk nak mengukur, yang pertama, mengukur pencapaian dan penguasaan ahli pengakap terhadap sesuatu kemahiran. Maksudnya di sini, dengan adanya buku log, pencapaian ataupun kemajuan seorang ahli pengakap itu dapat dinilai, dilihat dari apa aktiviti-aktiviti yang dipaparkan di dalam laporan log beliau. Jadi dari situ pemimpin ataupun guru-guru dapat membuat penilaian tentang kemampuan seseorang ahli pengakap. Yang kedua, melatih ahli pengakap untuk mencari dan mencatat maklumat. Fungsi buku log ini juga dapat melatih ahli pengakap bagaimana cara untuk nak mencari dan mencatat sesuatu maklumat. Yang ketiga, menanamkan minat yang tinggi
dalam dunia kepengakapan. Okey. Apabila setiap aktiviti-aktiviti yang kamu laksanakan, kamu catat dan diletakkan dengan bahan-bahan bukti ataupun segala gambar-gambar. Jadi secara tidak langsung apabila kamu mengulangi membacanya kembali akan mendatangkan suatu minat ataupun semangat dalam kepengakapan. Okey, yang seterusnya adalah sebagai bahan rujukan pada masa hadapan. Okey, jadi maklumat-maklumat yang tercatat di dalam buku log itu boleh dijadikan sebagai bahan rujukan. Yang kelima adalah untuk mewujudkan semangat setia kawan dan kerjasama di antara ahli petrol. Okey. Jadi bila sama-sama berbincang, melaksanakan aktiviti, jadi secara tidak langsung dapat melahirkan semangat ataupun sikap setia kawan dan kerjasama sesama ahli di dalam satu petrol. Yang keenam, mewujudkan persaingan yang sihat di antara ahli-ahli pengakap. Maksudnya di sini, apabila sebuah buku log itu dibuat dengan cantik, okey, jadi secara tidak langsung akan memberi semangat pada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama membuat ataupun menyediakan sebuah buku log yang lebih baik lagi. Okay. Seterusnya, memberi peluang kepada pemimpin dan ahli pengakap itu sendiri untuk mengenali potensi dirinya. Okay. Jadi dengan adanya buku log itu kita dapat menzahirkan ataupun memperlihatkan tentang diri seseorang ahli pengakap tersebut. Yang ke-8, memberi ilmu dan kemahiran baru kepada ahli pengakap. Dan yang ke-9, untuk melahirkan ahli pengakap yang bertanggungjawab dan berkualiti. Itu adalah antara fungsi buku log. Jenis log ataupun laporan. Kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian laporan buku log. Yang pertama, log pengembaraan. Log pengembaraan ini adalah melaporkan perjalanan, peristiwa, cuaca dan kajian pada sesuatu masa, tarikh dan tempat. Itu ataupun laporan alam semula jadi, kajian di sesuatu tempat dan peta lakaran ataupun gambar rajah apa yang ada di sesuatu tempat atau semasa dalam aktiviti pengembaraan. Manakala log cuaca dan alam semula jadi pula, ia merekodkan kajian yang dibuat dengan teliti berkaitan dengan alam. Kemudian melalui pengalaman dan juga uji kaji siasatan dan penilaian. Jadi berkaitan dengan cuaca atau alam semula ini banyak berkaitan dengan kajian lah. Dan juga uji kaji. Kemudian yang ketiga adalah log peribadi, log ataupun kursus dan seminar. Yang ini yang selalu yang banyaklah untuk kamu catat ataupun yang log yang kamu buat. Antaranya sebagai liputan aktiviti di sepanjang suatu acara yang berlaku. Jadi laporan ujian yang dilaksanakan mengikut syarat-syarat rencana dan juga catatan peristiwa yang dilakukan sepanjang hayat. Itu 3 jenis log ataupun laporan yang biasalah yang kita gunakan. Okey, penyediaan buku log. Mula sekali kita lihat pada pemilihan buku log. Okey. Yang pertama adalah berkulit tebal dan keras. Kita dari PPM daerah dan juga PPM negeri Selangor, begitu juga dengan PPM Ibu Pejabat telah bersetuju ataupun telah mengeluarkan garis panduan tentang penyediaan buku log ini. Jadi penggunaan buku log kulit tebal dan keras itu adalah diwajibkan. Dan saiz buku log itu hendaklah
buku yang bersaiz A4. Okey. Maksudnya buku yang besar lah, yang panjang. Okey. Bukan buku yang kecil. Kemudian jumlah helaian yang mencukupi. Maksudnya di sini kita pilihlah ketebalan buku itu yang bersesuaian dengan sesuatu lencana. Kalau tengok dalam skema lencana tu memerlukan banyak maklumat. Okey, jadi perlukan buku yang lebih tebal. Okey. Kalau lencana-lencana yang kecil, yang maklumatnya tidak begitu banyak, tak perlulah menggunakan buku yang tebal. Jadi kita boleh gunakan saja buku yang nipis. Ya. Tapi kulitnya hendaklah berkulit tebal. Okey. Kemudian boleh ditambah, buku log tu boleh ditambah dengan melekatkannya. Maksudnya di sini andai kata anda telah memilih sebuah buku log yang nipis tapi tidak mencukupi apabila anda membuat laporan, okey. Jadi boleh guna buku tambahan dan ditampalkan ataupun dicantumkan dua buah buku tu menjadi satu. Okey. Kemudian kekemasan sesebuah buku log. Okey. Buku log hendaklah dibalut dengan lapisan, okey. Yang pertama kertas berwarna, okey. Ah, ataupun kertas majung ataupun sugar paper atau kertas minyak. Jadi 4 jenis kertas ini saja yang dibenarkan untuk membalut buku log. Okey. Jadi kertas berwarna adalah kertas apa-apa saja kertas yang berwarna lah. Okay. Sama ada kertas berwarna merah, biru, hijau dan sebagainya, boleh digunakan. Okay. Tapi bagi pengakap daerah Kelang, okay, kita telah menetapkanlah benda ni bukanlah keperluan ataupun yang benar-benar diwajibkan. Okay. Tapi kita telah menyelaraskan perkara ini. Jadi kita telah menetapkan bahawa untuk pengakap kanak-kanak kita menggunakan warna kertas berwarna kuning, okay, sebagai pembalut buku. Manakala untuk pengakap muda kita menggunakan kertas yang berwarna hijau. Bagi remaja kertas yang berwarna merah hati, manakala kelana kertas berwarna merah cili. Okay. Okay, walau bagaimanapun warna-warna lain tetap diterima. Okay. Kita cuma menyelaraskan supaya memudahkan apabila aktiviti untuk memeriksa buku log kamu. Okay. Jadi apabila kita melihat warna tu, kita tahulah kategori kanak-kanak ataupun pengakap muda ataupun pengakap remaja atau kelana. Okay. Kemudian lapisan luar buku hendaklah dibalut dengan plastik lut sinar. Okay. Jadi dengan menggunakan plastik lut sinar, kita balut lagi sekali lah. Jadi buku kita tu 2 kali kita balut. Yang pertama kita balut dengan kertas berwarna. Okay. Yang kedua kita balut semula dengan kertas plastik lut sinar. Tujuan kita balut dengan kertas plastik ni supaya buku kita tu lebih tahan lah pada kalau terkena air. Okay. Jadi setidak-tidaknya masih boleh bertahan lah sebab plastik yang dapat menghalang air daripada terkena buku. Okay. Larangan dalam penyediaan buku log. Okay. Yang pertama itu menggunakan pembalut kertas yang bercorak. Okay. Saya dah sebut tadi 4 jenis kertas yang boleh kita gunakan. Okay. Kertas berwarna, kertas majung adalah berwarna putih. Kertas berwarna tu sebab berbagai-bagai warna lah. Kertas majung berwarna putih, sugar paper berwarna hitam, manakala kertas minyak itu adalah berwarna coklat. Okay, jadi bagaimanapun dilarang untuk menggunakan kertas yang bercorak-corak. Okay. Maksudnya di sini kertas yang berbelang-belang ataupun bercorak-corak lah. Okay. Tak kira lah apa bentuk coraknya pun adalah dilarang. Hanya menggunakan kertas yang satu warna sahaja. Okay.
Kemudian dilarang juga mengguna pembalut warna atau kertas yang berbagai di antara buku. Maksudnya di sini anda dilaranglah kalau pengakak kanak-kanak tu, okey, dia menggunakan satu buku lencana warna hijau, satu buku lencana lagi warna merah, satu buku lencana lagi warna hitam. Jadi yang ini juga dilarang. Okay, jadi andai kata dia menggunakan warna hijau, maka hendaklah hijau kesemuanya. Bagi kategori lencana tersebutlah. Bagi kata kalau kanak-kanak, kanak-kanak lah. Okay. Bagi pengakak muda contohnya katalah dia menggunakan warna kuning. Okay. Mungkin ataupun di sini kita dah cadangkan penggunaan untuk muda tu warna hijau. Maksudnya di sini bagi lencana pengakak muda, semua buku log dia adalah berwarna hijau. Jadi kalau kita tengok daripada lencana usaha, maju, jaya kan. Jadi hendaklah dibalut dengan kertas yang warnanya sama. Jangan kita pula campur warna lencana usaha warna merah, lencana maju warna biru, lencana jaya berwarna hitam. Jadi tak boleh. Jadi bagi setiap kategori hendaklah warna yang sama sahaja. Begitu juga apabila kategori remaja, warna yang sama juga. Kemudian juga dilarang menggunakan buku yang berkulit lembut, ataupun buku yang berkulit nipis lah. Jadi dilarang. Ini kita kembali kepada untuk ketahanan buku itu tadilah, supaya dia lebih tahan kepada kerosakan. Itu bagaimana cara untuk penyediaan atau pemilihan buku log itulah. Saya harap anda jelas di sini. Yang paling penting, yang paling utama buku tu adalah berkulit tebal dan keras, bersaiz A4. Itu kena penting tu. Jadi A4 ni adalah saiz kertas photostat tu. Jangan kalau yang mana tak faham apa maksud A4, jadi kertas photostat tu adalah kertas A4. Jadi carilah buku yang bersaiz demikian. Jangan menggunakan buku yang kecil. Itu yang paling penting lah. Kita pergi ke seterusnya. Gabung atau asingkan buku log. Apa yang dimaksudkan gabung ataupun asingkan buku log? Kita tengok. Gabung. Maksud bergabung adalah buku log lencana keahlian, lencana kemajuan boleh digabungkan dengan buku log lencana kategori kegemaran, pengetahuan, perkhidmatan dan 3 lencana kemajuan pengakak laut. Maksud di sini contohnya lencana keahlian. Jadi lencana keahlian boleh digabungkan di dalam satu buku bersama dengan lencana usaha contoh. Ataupun buku lencana usaha boleh digabungkan dengan buku log kategori kegemaran. Ada 2 lencana kegemaran untuk usaha, jadi kita boleh gabungkan dengan buku log kecil tu, lencana kecil, lencana kegemaran. Ataupun buku log usaha boleh digabungkan dengan log-log kecil yang berkaitan dengan pengetahuan. Ada 3 lagi log kecil kan kalau ikut skema. Begitu juga dengan rencana jaya. Boleh digabungkan dengan 3 lagi log kecil dalam bahagian perkhidmatan. Ataupun bagi pengakak laut dan udara, ada 3 lagi lencana kemajuan yang berbeza lah. Daripada pengakak biasa. Gabungan ini hendaklah berlaku dengan syarat yang pertama membuat pembahagian di antara lencana. Maksudnya di antara satu-satu lencana itu hendaklah diadakan penanda sebagai menunjukkan bahawa lencana yang pertama itu telah berakhir dan bermula dengan lencana yang baru. Supaya tidak berlaku kekeliruan apabila pemeriksaan buku log. Yang kedua syaratnya adalah memaklumkan kandungan lencana di muka hadapan buku log. Maksudnya di sini di hadapan buku log itu hendaklah ditulis
di muka hadapan sekali ataupun di kulit luar buku log itu, hendaklah ditulis apa lencana yang terkandung di dalamnya. Kalau satu buku log tu digabungkan dengan lencana keahlian, maka tulislah di hadapan di kulit buku hadapan itu lencana keahlian dan juga lencana usaha, contoh. Sebagai contoh, kalau digabungkan lencana keahlian dengan lencana usaha, maka hendaklah ditulis di kulit hadapan nama lencana tersebutlah, lencana keahlian dan lencana usaha ditulis di situ. Supaya kita tahu dalam buku tu ada 2 lencana. Ataupun kalau digabungkan antara lencana maju dengan 3 lencana pengetahuan yang lain, maka dituliskanlah apa 3 lencana pengetahuan yang lain tu di muka hadapan. Kemudian tidak digalakkan. Ini yang tidak digalakkan di sini maksudnya memang dilaranglah, tak dibenarkan menggabungkan buku log lencana utama. Contohnya bagi pengakap muda, digabungkan ketiga-tiga sekali, buku lencana usaha, maju dan jaya tu digabungkan menjadi satu. Yang ini tidak digalakkan dan dilaranglah. Begitu juga untuk skim lencana remaja, kita ada 5 lencana utama di situ, jaya diri, kemahiran, kegiatan, ekspedisi dan perkhidmatan. Digabungkan kelima-limanya. Ini juga tidak digalakkan. Penggabungan itu tadi kita boleh kembali kepada yang mula, maklumat mula tadi adalah antara lencana-lencana utama dengan lencana-lencana kecilnya sahaja. Jadi lencana utama itu tidak digalakkan untuk digabung. Itu bagaimana nak melaksanakan ataupun sekiranya anda ingin menggabungkan buku log. Yang kedua adalah asingkan. Kalau mengasingkan, buku log dibuat secara berasingan bagi setiap bencana. Jadi yang ini tidak ada masalah apa-apalah. Dalam untuk daripada bagi pengakap muda hingga remaja, kalau nak pergi ke penarapan pengakap raja, sekurang-kurangnya ada 18 buah buku. Bermula dengan lencana keahlian, kemudian 3 lencana usaha maju jaya. Di antara usaha maju jaya tu kita ada lagi 8 lencana kecil. Kemudian dicampur lagi dengan 5 lencana remaja. Jadi berapa tu? Kalau kita tengok keahlian 1, kemudian 3 usaha maju jaya dah jadi 4, campur lagi 8 dah jadi 12. Kemudian campur lagi 5 lencana remaja dah jadi 17 dan 1 lagi adalah log peribadi. Jadi 18 buah buku. Itu biasa yang paling kurang lah apabila untuk pergi ke penarapan pengangkat raja. Jadi saya harap anda faham apa yang dimaksudkan gabung atau menggabungkan buku log dan juga membuat buku log secara berasingan. Seterusnya, label dan tag pada buku log. Jadi kalau kita tengok di sini, buku log hendaklah dilabel. Yang gambar rajah yang pertama ni adalah di muka hadapan. Rajah yang dibalut dengan kertas berwarna merah dilabel pada kulit hadapan. Bagi pengangkat remaja, yang pertama untuk rencana jaya diri contoh. Jadi contoh di sini kita menggunakan kertas balut warna merah. Jadi muka hadapan, di kulit luar hadapan buku log itu hendaklah ditampal lencana apa yang ada di dalam buku itulah. Kalau lencana jaya diri, maka tampalkanlah gambar lencana jaya diri di hadapan dan ditulis lencana apa kat situ. Kemudian di bawahnya letaklah nama, tulislah nama anda ataupun pemilik buku log tersebut. Yang lengkaplah dengan nombor kumpulan, sekolah, daerah dan sebagainya. Kalau lencana pengembaraan contoh, letaklah. Kalau buku log pengembaraan, letaklah lencana pengembaraan di hadapannya.
Kemudian di sebelah sisi tepi buku log, okey, juga hendaklah ditulis, supaya apabila buku log tu disusun di dalam rak buku, kita dapat nampak buku apa tertulislah di belakang sisi buku log tersebut. Okey. Jadi mudahlah untuk kita nak mencari ataupun mengambil buku log mengikut apa yang kita kehendaki. Okey, di dalam buku log hendaklah ada pembahagian. Contohnya kalau buku log tu digabungkan bagi kategori pengetahuan, okey. Ini bagi pengakak muda lah. Contoh ahli berkhemah, jurumasak dan juga kegiatan, jadi digabungkanlah ahli lencana pengembara digabungkan di dalam satu buku, maka hendaklah diletakkan lencana-lencana tersebut di muka hadapan. Okey. Kemudian kaedah penyediaan buku log. Kaedah penyediaan buku log kita menggunakan kaedah 5W1H. 5W bermaksud sini who, siapa. Siapa di sini adalah kamulah. Okay, siapa yang memiliki buku log tersebut. Jadi apa yang terkandung di dalam buku log itu adalah semua berkaitan dengan kamulah. Okay, ada gambar-gambar aktiviti yang kamu laksanakan. Okay. Itu yang paling penting lah. Okay. Kemudian W yang kedua adalah where, di mana. Kita terangkanlah di mana peristiwa itu berlaku. Yeah. Kemudian when, bila peristiwa itu berlaku, maksudnya lencana itu kamu ambil ataupun ujian bagi suatu lencana itu kamu laksanakan. Okay. Kemudian yang seterusnya what ataupun apakah aktiviti yang kamu buat dalam memperolehi suatu lencana. Contoh seperti sekarang, kamp lencana Jaya Diri. Jadi apa yang dibuat di atas talian, maka itulah dicatatkan apa yang diterangkan. Kemudian why, mengapa tindakan-tindakan itu dibuat, terangkanlah. Dan how, bagaimana satu lencana itu diperolehi, diterangkan. Okay. Kemudian buku log adalah yang sahih, padat, tepat dan ringkas melalui pemerhatian yang baik dan tajam. Maksudnya apabila kamu menulis buku log, hendaklah laporan apa yang kamu buat itu adalah yang benar, yang sahih dan ringkas serta padat. Tak perlulah menulis seperti sebuah novel. Jadi cukup sekadar meletak gambar aktiviti yang kamu laksanakan dan sedikit penerangan. Okay. Kemudian ditulis mengikut susunan format yang ditetapkan. Maksudnya di sini apabila kamu menulis buku log, hendaklah mengikut format kehendak skema lencana. Kalau dalam skema tu bermula dengan contoh ujian kalau bagi Jaya Diri, mungkin yang pertama adalah berkaitan dengan bendera contoh ataupun lambang Malaysia. Jadi ikutlah lambang Malaysia, diikuti oleh bendera dan sebagainya. Jadi apa yang tercatat dalam skema tu hendaklah diikut mengikut turutannya. Jangan ditunggang terbalikkan. Maksudnya yang di depan diawalkan, yang awal akhirkan. Jadi ini akan memberi impak jugalah apabila pemeriksa nak memeriksa buku log. Contohnya bagi anda yang ingin ke penerapan pengakak raja lah. Apabila buku log nak diperiksa, kita akan periksa buku log mengikut susunan skema. Andai kata skema yang kamu ataupun buku log yang kamu tulis itu tidak mengikut turutan, jadi menyukarkan pemeriksa lah untuk mencari di mana kamu tulis perkara-perkara yang dikehendaki. Okey, menggunakan buku log ditulis menggunakan panca indera, maksudnya dari segi fakta, menjelaskan fakta yang sebenar. Dari segi pemerhatian kamulah melihat dan menulis yang benar. Janganlah kamu melihat benda lain yang kamu tulis benda lain. Kamu dengar kisah yang lain, diterangkan lain, tapi
kamu tulis kisah yang lain pula. Okey, jadi maksudnya sini fakta tu hendaklah jelas. Menulis itu hendaklah menerangkan fakta yang sebenar, okey, dan jelas. Penerangan yang lengkap bagi suatu benda, orang dan juga tempat. Okey. Kemudian menyatakan dan menguraikan lokasi yang betul bagi sesuatu tempat, cuaca, alam semula jadi dan lain-lain penemuan. Eh? Jadi maksudnya apa yang berlaku yang sebenar itulah yang ditulis ataupun itulah yang ditunjukkan di dalam buku log. Okey. Okey, kita pergi ke yang seterusnya iaitu kaedah penulisan buku log. Okey, dari segi tulisan. Buku log adalah 100% ditulis tangan. Okey, bagi untuk pengangkat muda, remaja, muda dan remaja, okey. Buku log hendaklah ditulis tangan. Okey, tidak ada bahan-bahan bercetak yang ditampal. Okey, bagi kanak-kanak mungkin ada perkara-perkara yang dibenarkan untuk ditampal seperti gambar, menulis tempat kosong, okey. Bukan menampal terus photostat maklumat terus tampal dalam buku. Itu satu yang salah lah. Setidak-tidaknya dia kena tulis juga bagi kanak-kanak pun. Okey, bagi remaja pun samalah 100% menggunakan tulisan tangan. Okey. Kemudian penggunaan pen berwarna merah, ungu dan hijau adalah dilarang. Okey, maksudnya di sini apabila kamu ingin menulis, kamu dilarang untuk menulis menggunakan pen merah ataupun pen ungu dan juga pen hijau. Jadi boleh guna pen hitam, biru dan lain-lain color lah. Selain daripada 3 color yang dinyatakan. Okay. 3 color pen ini adalah digunakan oleh pemeriksa. Pen merah digunakan oleh pemimpin kamu untuk nak memeriksa buku log. Okay, apabila kamu dah siap, laporan log suatu lencana, kamu hantar kepada pemimpin, pemimpin akan menyemak apa laporan kamu dan di situ pemimpin akan menggunakan pen merah sebagai tanda, okay, dan juga sebagai komen lah. Apa kekurangan, apa perlu ditambah, pemimpin akan tulis menggunakan pen merah. Kemudian pen ungu akan digunakan oleh pasukan latihan daerah. Okay. Sebab buku log kamu akan dihantar ke daerah untuk disemak sebelum diluluskan dan diberi lencana, diberi kelulusan sijil ataupun diberi sijil lencana kepada kamu. Okey. Jadi pasukan latihan daerah akan menggunakan pen berwarna ungu untuk semakkan buku log ataupun untuk catatan-catatan ataupun penambahbaikan lah apa yang nak dikomen di dalam buku log kamu. Okey. Manakala pen berwarna hijau akan digunakan oleh penaraf pengangkat raja apabila kamu hantar buku log kamu untuk disemak ke penarafan pengangkat raja, maka penaraf akan menggunakan pen berwarna hijau untuk menyemak dan memberi markah. Okay. Sebab itu kamu dilarang menggunakan pen yang berwarna 3 warna ni lah. Okay. Halaman buku log. Okay. Halaman sebelah buku log nak ditulis pada sebelah satu halaman sahaja, iaitu sebelah kanan sahaja yang boleh digunakan ataupun boleh ditulis. Tidak boleh menulis halaman depan dan belakang. Maksudnya dalam satu helai halaman itu ditulis depan belakang. Jadi kalau kita tengok satu helai kertas muka surat buku log itu hanya kita tulis di sebelah sahaja. Okay. Sebelah lagi biar kosong. Jadi kita tetapkan di sini hanya halaman yang sebelah kanan. Apabila kita selak, halaman kanan itu akan pergi ke kiri. Maksudnya bahagian belakang kanan tadi akan pergi ke kiri. Yang itu kita biarkan kosong, kita tulis di belah kanan juga. Okay? Jadi saya harap anda fahamlah maksud saya di situ. Kemudian di hujung ruang buku log itu hendaklah ditinggalkan antara 1 hingga 2 inci. Okay? Nanti saya akan tunjukkanlah gambar contoh bagaimana ruangan itu perlu dibuat. Okay, tujuannya adalah supaya ruangan itu supaya dapat digunakan untuk membuat catatan ataupun tanda tangan. Okey. Oleh
pemimpin ataupun pemeriksa buku log lah. Okey. Kemudian gambar rajah. Okey. Gambar yang ditampal hendaklah asli. Jadi kamu dibenarkan tampal gambar. Okey. Gambar ni seberapa banyak yang kamu nak tampal pun tidak dihadkan lah. Maksud gambar di sini adalah gambar kamu yang sedang menjalankan aktiviti. Okey, bukanlah gambar-gambar yang tidak diketahui apa gambarnya. Okey. Jadi gambar-gambar itu adalah yang melibatkan adanya kamu di dalam gambar tersebut. Okay? Hanya menunjukkan atau membuktikan kamu sedang menjalankan sesuatu aktiviti atau satu ujian dalam kehendak lencana sesuatu lencana tersebutlah. Kemudian bagi gambar rajah, maksud gambar rajah ini adalah gambar-gambar yang perlu dilukis. Okay? Jadi dibenarkan 10% cetakan komputer dan berwarna. Manakala 90% lagi hendaklah dilakar ataupun dilukis sendiri oleh ahli pengakar, oleh kamulah. Okey. Maksudnya di sini andai kata dalam buku log kamu itu ada 100 buah gambar rajah. Ini bukan gambar rajah. Jadi 10 saja yang boleh dicetak melalui komputer kemudian kamu warnakan. Okey, manakala 90 lagi hendaklah dilukis sendiri. Ini penggunaan tracing paper adalah dibenarkan. Jadi kalau gambar tu susah nak dilukis, kamu boleh guna tracing paper lah untuk melukis. Okay, ini bagi gambar rajah. Okay, jadi dalam buku Jahit Diri kamu ni banyak yang melibatkan gambar. Contoh gambar bendera, gambar jata negara. Jadi jata negara tu susah nak lukis. Kan? Jadi pilihlah gambar-gambar yang susah tu copy terus ataupun disalin terus daripada komputer, di print, kemudian kamu warnakan, kamu tampal lah. Contoh macam carta negara tu memang sukar nak buat. Ataupun lambang negeri, sukar nak buat. Yang itu boleh di print dan tampal. Bagaimanapun gambar rajah lain yang seperti gambar rajah bendera dalam Jahit Diri ni banyak bendera yang kamu kena lukis seluruh bendera seluruh negeri dalam Malaysia. Okey, jadi yang itu kamu kena lukislah. Kamu tak dibenarkan ambil terus gambar bendera daripada komputer dan tampal. Jadi kamu kena lukis sendiri. Kemudian kandungan buku log. Okey. Jadi susunan mengikut turutan dalam skema latihan ataupun lencana. Jadi bila kamu nak menulis buku log, kamu kena merujuk kepada skema. Ikutlah turutan skema tersebut. Apa yang bermula dan apa yang berakhir. Laporan hendaklah benar, asli, tepat dan juga jelas. Laporan berdasarkan PDPC yang diberikan oleh pemimpin dan kemudian menyediakan menggunakan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Jadi maksudnya di sini kamu boleh melakar ataupun menulis ataupun menyusun buku log tu ikut kreativiti kamu lah. Okay? Tapi hendaklah tidak lari daripada turutan ataupun skim latihan ataupun lencana tersebut lah. Okay? Mesti mengikut turutan. Okay, ini contoh halaman buku log. Okay? Bagi gambar jata negara, contoh seperti ini, hendaklah boleh dibenarkan yang 10% tadilah di print daripada komputer dan ditampal. Dan seelok-eloknya warna tu kamu warna sendiri. Okay? Jadi maklumat-maklumat ditulis dan buat satu garisan di sini, jarak daripada garisan ke hujung kertas ni antara 1 hingga 2 inci. Jadi ambil tengah-tengah lah 1,5 inci. Okay? Jarak dia ditinggalkan sebagai ruang kosong. Ini untuk pemeriksa buku log lah, untuk semak oleh pemimpin, pasukan latihan daerah dan juga penaraf pengangkat raja yang menyemak buku kamu. Okay? Ini cara setiap muka. Muka ni adalah muka yang sebelah kanan saja. Apabila diselak ke sebelah, maka biarkan kosong, ditulis dalam
kertas yang ataupun muka yang baru pada kondisi yang sama juga. Buat satu garisan jarak 1,5 inci ataupun 2 inci ataupun 1 inci. Okay. Tinggalkan kosong dan buatlah laporan kamu di tengah-tengahnya. Okay. Jadi saya harap anda fahamlah apa yang dimaksudkan halaman ataupun tinggalkan ruang kosong tersebut. Okay, kandungan buku log adalah mengikut skim lencana. Okay, contoh bagi skim latihan lencana jaya diri. Okay, kalau kita buka pada rujukan skim lencana, apa yang tercatat di situ adalah untuk lulus lencana jaya diri, seorang pengangkat remaja itu perlu lulus ujian seperti berikut. Jadi dia dah nyatakan di situ 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Okay. Yang pertama mengetahui fungsi-fungsi Parlimen Malaysia. Okay. Melukis, menerang yang kedua dan sebagainya. Jadi kamu naklah buat laporan mengikut turutan lencana ni lah. Mengikut turutan skema lencana ni. Okey, kandungan buku log. Okey, yang pertama. Jadi apa yang maksud kandungan buku log di sini adalah apa yang perlu ada di dalam buku log kamu. Okey. Okey, yang pertama maklumat diri. Okey. Maklumat diri ini menerangkan tentang diri kamu, jadi tulislah biodata diri kamu yang lengkap. Letakkan gambar kamu dan juga salinan kad keahlian. Ini yang penting. Salinan kad keahlian setahun semasa kamu membuat lencana. Biasanya kad keahlian ni lambat dapat kan. Jadi tak apalah, bila dah dapat baru kita fotostatkan dan tampal di dalam buku log walaupun dah terkebelakang. Tak ada masalah. Okay. Di maklumat asas yang perlu ada, nama, nombor kad pengenalan, tarikh lahir dan sebagainya lah. Okay. Apa yang kamu rasa perlu nak ditulis, tulislah. Okay. Okey, ini contoh lah, contoh maklumat diri, okey, maklumat peribadi, contoh nama, okey, umur, tahu tingkatan berapa, sekolah mana, okey. Kemudian letakkan gambar kamu, gambar berukuran pasport dan tinggalkan ruangan kosong antara 1 hingga 2 inci. Dan di bahagian bawah itu ditampalkan salinan kad keahlian tahun semasa kamu buat buku log tersebutlah. Jadi ditampalkan di bawah. Ini contoh bagi maklumat diri. Okey, maklumat yang kedua adalah maklumat petrol. Okey. Jadi tulislah maklumat ahli-ahli petrol kamu daripada nombor 1, nombor 2. Kalau 10 orang, tulislah 10 nama di dalam maklumat petrol tu. Dan nama yang terakhir itu adalah nama kamu. Okay? Jadi letaklah nama kamu yang terakhir sekali sebagai ahli petrol tersebut. Okey, yang ketiga, kita kembali kepada lencana jaya diri. Okay? Apa yang perlu ada di dalam lencana jaya diri mengikut skema. Okay? Yang nombor 1, nombor 2 tadi adalah umum bagi semua buku log. Okay? Jadi untuk lencana jaya diri kita ikut kepada skema. Yang pertama berkaitan dengan institusi pentadbiran negara. Okay? Dewan Parlimen, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara. Jadi kamu tulislah. Contoh yang pertama Dewan Parlimen. Sejarah institusi Parlimen, fungsi Parlimen, struktur Parlimen, pembahagian kuasa dalam Parlimen, sistem demokrasi, sistem raja berperlembagaan. Jadi terangkan di situ. Jadi untuk jaya diri ni banyak menulis lah. Sebab banyak fakta, tak ada banyak gambar-gambar. Sebab dia adalah fakta yang jelas. Jadi kamu rujukkan sajalah apa yang dikehendaki dalam skema tu, tulis. Dan mungkin nanti kamu pun akan diajar mengikut turutan skema tu, maka tulislah semua keperluan. Begitu juga dengan Dewan Rakyat, tulislah sejarahnya, laporkanlah sejarah Dewan Rakyat, fungsi Dewan Rakyat, itu yang paling penting lah. Sama juga dengan Dewan Negara, sejarah Dewan Negara, fungsi Dewan Negara, struktur Dewan Rakyat, struktur Dewan Negara, tugas Dewan Rakyat, tugas Dewan Negara, kelayakan untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, apa syarat-syarat
seseorang itu boleh menjadi ahli Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Okey. Jadi yang itu dinyatakan, ditulis dengan jelas. Mengikut susunanlah. Okey. Kemudian yang keempat, apa yang dikehendaki adalah berkaitan dengan lambang, bendera dan juga lambang. Jadi di sini kamu hendaklah melukis dan menerangkan maksud rupa bentuk bendera Malaysia. Ya. Dalam skema tu dah dinyatakan bendera Malaysia, maka hendaklah dilukis. Dan terangkanlah setiap maksud, garisan biru apa ni, garisan putih apa maksud, garisan merah apa maksud. Okey. Jadi terangkan dengan jelas. Kemudian melukis dan menerangkan maksud rupa bentuk bendera semua negeri dalam Malaysia. Okey, ini kehendak untuk skim lencana jaya diri ni. Okay, memerlukan kamu melukis semua bendera-bendera dalam Malaysia, negeri-negeri dalam Malaysia. Okey. Kemudian ketiga, melukis dan menerangkan berkenaan dengan lambang Malaysia. Okey, ini berkaitan dengan jata negara lah. Okey. Jadi yang gambar harimau tadi tu hendaklah dilukis. Kalau tak dapat lukis, kita boleh copy lah ataupun print daripada komputer dan kita tampal dan kita warnakan lah. Kemudian melukis dan menerangkan berkenaan dengan lambang negeri. Jadi tak perlulah kamu nak buat. Kalau ikut skema, dia minta negeri yang kamu duduk. Contoh kamu sekarang di negeri Selangor. Buat untuk negeri Selangor cukup lah. Okay. Sebab kadang-kadang ada saya jumpa juga apabila buat pemeriksaan buku log, semua negeri ada lambangnya diterangkan. Jadi benda tu membuang masa kamu lah. Tidak diperlukan. Apa yang dikehendaki dalam skema hanya negeri kamu tinggal. Okay. Kalau sekarang kita dalam Selangor, buat saja lambang negeri Selangor. Jadi jata negara dan lambang negeri Selangor. Ya, kemudian menerangkan sejarah bendera Malaysia dan bendera negeri Selangor sahaja. Okey. Sejarah bendera tu diterangkan. Ya. Serba ringkaslah sejarah bendera Malaysia, siapa yang mencipta, tahun bila ia mula dikibarkan. Ya. Jadi dicari maklumat tersebut dan ditulis di dalam buku log kamu. Okey, seterusnya yang kelima yang dikehendaki dalam skim lencana jaya diri ini adalah agensi kerajaan dan badan berkanun. Okey. Jadi kamu dikehendaki menulislah, memilih apa agensi kerajaan yang kamu berminat. Okey. Tak perlu tulis banyak-banyak, hanya satu sahaja agensi yang dikehendaki. Kalau contoh, mungkin kamu akan diberi berkaitan dengan agensi KWSP. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja contoh. Jadi tulislah apa yang dimaksudkan KWSP, nama agensi itu, visi misi agensi, objektif penubuhan agensi tersebut, moto, slogan dan juga dasar agensi. Kemudian lambang ataupun logo agensi dan juga penerangannya, sejarah agensi tersebut, organisasi agensi, maksudnya struktur organisasi lah. Kemudian fungsi dan juga peranan agensi tersebut. Ini diterangkan. Okey, yang keenam, apa yang dikehendaki dalam skim jaya diri yang perlu kamu tulis adalah peta kawasan parlimen dan juga DUN. Okey, jadi di sini kamu carilah, mungkin akan diajar nanti peta tentang peta parlimen, maka lukis peta negeri Selangor. Sebab kamu duduk di negeri Selangor, lukislah peta negeri Selangor. Tak perlu lukis sampai satu Malaysia. Cukup untuk negeri sahaja. Dan tunjukkan dalam peta itu di mana sempadan-sempadan parlimen. Bermula daripada utara Selangor hinggalah ke sempadan sebelah selatan bersempadan dengan Negeri Sembilan. Jadi buat satu peta dan persempadanan kawasan parlimen. Kemudian namakan ahli parlimen kawasan tempat tinggal ataupun sekolah anda. Jadi dalam peta tersebut di mana anda tinggal, tandakanlah di situ anda berada di parlimen tersebut dan siapa nama ahli parlimennya. Kalau contoh parlimen Kota Raja, bagi kita di kawasan Wisma Pengakap Kelang contohnya, maka Ahmad Sabu.
sebagai ahli parlimennya, itu contoh. Okay. Kemudian lukis peta negeri yang menunjukkan persempadanan kawasan DUN. DUN ni adalah Dewan Undangan Negeri. Jadi lukislah tanda. Kita ada berapa DUN dalam negeri Selangor. Jadi tanda kawasan-kawasan dia. Dan juga namakan adun ataupun ahli Dewan Undangan Negeri kawasan tempat tinggal kamu ataupun di kawasan sekolah kamu. Jadi tandakan dia di dalam peta tu di mana kamu tinggal dan siapa nama adunnya, ahli Dewan Undangan Negerinya. Dan kawasan Dewan Undangan Negeri tu apa namanya. Kalau contoh dalam Parlimen Kota Raja ni ada Dun Sungai Kandis lah, Dun Seri Muda lah. Jadi itu DUN-nya, Dewan Undangan Negeri. Parlimennya adalah yang lebih besar lah. Jadi biasanya satu parlimen tu ada 2 ataupun 3 Dewan Undangan Negeri di dalamnya. Jadi kita tulis. Contohnya di sinilah. Dalam peta Selangor ni kita ada gambar kawasan parlimen. Dan siapa ahli parlimen dalam kawasan tempat tinggal. Ini contoh lah bagi laporan kamu. Okey, seterusnya kita pergi ke tanggungjawab. Di sini saya tekankanlah apa yang perlu sebagai tanggungjawab seorang ahli pengakap dan juga tanggungjawab pemimpin kamu yang perlu kamu ketahui tentang ataupun terhadap buku log kamu. Okey. Bagi ahli pengakap, bertanggungjawab untuk memastikan buku log disiapkan mengikut susunan skema seperti dalam skim latihan pengakap muda, remaja dan juga panduan yang telah disediakan. Maksudnya contohnya buku yang ini bagi skema lencana jaya diri, kamu kenalah pasti kamu melengkapkan buku log kamu mengikut skema turutan yang telah saya bacakan tadilah, daripada bendera, daripada yang pertama tu, maklumat diri ada, maklumat petrol, kemudian yang ketiga institusi parlimen, apa Dewan Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara, terangkan ketiga-tiga dewan ni dengan fungsi-fungsinya sekali. Jadi bendera dan juga lambang, kemudian pergi ke agensi-agensi kerajaan dan juga kawasan parlimen. Ini adalah tanggungjawab kamu untuk nak melengkapkan buku log kamu. Kemudian memastikan buku log telah disemak dan ditandatangani oleh pemimpin masing-masing. Jadi apabila dah siap, buku log naklah diserahkan kepada pemimpin dan pastikan pemimpin menyemak buku kamu. Kemudian memastikan salinan sijil yang berkaitan dengan rencana buku log tersebut termasuk e-sijil jika ada ditampal di dalam halaman selepas laporan terakhir. Di laporan yang terakhir sekali buku log kamu naklah ditampalkan salinan sijil rencana dalam berkaitan buku log tersebut lah. Itu adalah tanggungjawab kamu sebagai seorang ahli pengakap. Tanggungjawab pemimpin kamu pula yang perlu kamu tahu ialah pertama untuk memastikan buku log telah disiap mengikut susunan skema. Maksudnya pemimpin perlu bertanggungjawab untuk memastikan kamu menyiapkan buku log. Kemudian pemimpin bertanggungjawab untuk menyemak dan memberi ulasan setiap laporan yang disediakan oleh pengakap. Menggunakan pen merah. Jadi pemimpin kena semak. Kemudian pemimpin kena menurunkan tanda tangan berserta skop rasmi pemimpin yang lengkap dengan nombor kumpulan dan nama sekolah. Jadi bila dah semak, turunkanlah tanda tangan. Sekurang-kurangnya satu tanda tangan di bahagian akhir laporan buku log, pemimpin tanda tangan. Kemudian tanggungjawab pemimpin juga mengumpul dan menghantar buku log ke jawatan kuasa lencana daerah untuk pengeluaran sijil lencana. Ini pemimpin bertanggungjawab untuk memastikan buku log kamu tu dihantar ke daerah sebelum disahkan dan juga lencana dikeluarkan untuk membenarkan kamu memakai lencana. Itu tanggungjawab
dan kamu dan juga tanggungjawab pemimpin untuk nak memastikan buku log tu sampai ke mana. Okay. Okey, kita tengok sekarang yang terakhir ni adalah catat aliran semakan buku log. Okey, mula-mula ahli pengakap, maksudnya calon adalah kamulah menyiapkan buku log berdasarkan kepada peristiwa yang dialami semasa perolehan rencana mengikut skim rencana. Okey. Kemudian pemimpin unit ataupun pemimpin kumpulan semak buku log, komen dan beri cadangan penambahbaikan sekiranya perlu. Okey, jadi kalau ada penambahbaikan hendaklah diperbaiki dahulu. Okey, kemudian tanda tangan pemimpin pengesahan dalam buku log tersebut. Kemudian buku log tu dihantar ke jawatan kuasa lencana daerah. Okey. Di dalam jawatan kuasa lencana daerah akan semak dan sahkan buku log kamu. Kemudian akan dihantar kepada Pesuruhjaya daerah untuk semak dan juga sahkan. Kemudian apabila Pesuruhjaya dah sahkan, jawatan kuasa lencana daerah akan mengeluarkan sijil lencana dan sijil lencana akan diserahkan kepada pemimpin dan kamu bolehlah memakai lencana yang berkaitanlah apabila setelah mendapat pengesahan daripada jawatan kuasa lencana daerah ataupun Pesuruhjaya daerah. Okay, itu adalah aliran yang sepatutnya yang kamu perlu tahulah. Okay. Yang kamu perlu pastikan ke mana buku log kamu bergerak sehinggalah kamu memperolehi lencana. Dan apabila lencana telah diperolehi, buku log hendaklah disimpan di tempat yang selamat supaya boleh digunakan pakai semula sebagai bahan rujukan atau sebagainya. Dan jika anda ingin pergi ke penarafan pengangkat raja, maka buku log tersebut sekali lagi akan dihantar kepada penaraf pengangkat raja untuk semakan buku log. Okay? Jadi buku log telah disahkan oleh Pesuruhjaya daerah, jadi buku log ini akan boleh terus dihantar ke bahagian semakan buku log. Okay? Yang penting tanda tangan pengesahan pemimpin selalunya tertinggal. Okay? Jadi setiap buku log pastikan ada tanda tangan pengesahan pemimpin. Okay? Kalau menghantar buku log untuk penarafan pengangkat raja, pemimpin kamu tidak tanda tangan, biasanya pasukan latihan daerah akan reject baliklah, pulangkan balik buku. Ya, pasukan latihan daerah tidak akan semak buku yang tidak ada tanda tangan pemimpin. Maksudnya kamu tidak boleh terus hantar buku kamu kepada pasukan latihan daerah. Mesti melalui pemimpin. Bukti melalui pemimpin adalah pemimpin telah tanda tangan di dalam buku kamu. Walaupun kamu yang menghantar, tapi apabila pemimpin telah tanda tangan, berarti kita fahamlah bahawa buku itu telah disahkan ataupun telah disemak oleh pemimpin kamu. Sekiranya pemimpin tidak tanda tangan, walaupun pemimpin itu telah menyemak buku kamu, okay, tapi tak ada tanda tangan bagi pemeriksa daripada pasukan latihan daerah ataupun jawatan kuasa rencana ataupun jawatan kuasa penarafan pengangkat raja menganggap pemimpin tidak semak buku lah. Okay? Maksudnya kamu hantar buku tidak melalui pemimpin. Jadi kena jelas benda ni. Tolong pastikan tanda tangan pengesahan pemimpin tu ada. Itu sebab saya letak di situ besar-besar di sini. Okay? Supaya kamu jangan lalai ataupun ketinggalan bahagian ini. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Jadi saya rasa itu saja penerangan saya tentang buku log. Okay, kalau kita tengok semua buku log cara penyediaannya samalah. Okay, cuma yang berbezakan adalah kandungan. Okay, kandungan dalam buku log tersebut mengikut skema lencana apa yang dikehendaki oleh skim rencana sesuatu lencana lah yang buku yang kamu tulis. Okey, jadi saya harap kamu semua jelas. Kalau ada apa masalah, boleh rujuk kembali kepada pasukan latihan daerah. Okey, dan saya rasa setakat itu saja. Sekali lagi, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pengakap.